Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, InsyaAllah pada kali ini kita akan membaca Babul Udhiyah, bab berkenaan dengan korban. Kitab yang kita baca, matannya merupakan matan Umdatus Salik. Matan Umdatus Salik. Ini matannya, insyaAllah. Ini matan Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Matan ditulis oleh Al-Imam Ibnu An-Naqib. Imam Ibnu Naqib. Al-Imam Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin An-Naqib Al-Misri. Al-Misri mana orang Mesir. Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ini di antara matan yang masyhur dan mu'tamad dalam menjadi rujukan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Pengarang ini syarah dia, insyaAllah mungkin jika memerlukan kita akan rujuk syarah juga. Syarahnya iaitu Anwarul Masalik, Syarhu Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Syarahnya oleh Syekh Muhammad Az-Zuhri Al-Ghumrawi. Ini penulis syarah, insyaAllah. Nafa'anallahu bihima, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat kepada kita bi'ulumihim, dengan ilmu-ilmu yang dicurahkan oleh kedua-dua mereka, insyaAllah. Ya. Okey, kita pergi kepada bab kita, tajuk kita iaitu bab Udhiyah. Dalam muka surat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'allah bi'ulumihi fid dharain amin. Babul Udhiyati, bab berkenaan dengan binatang korban. Al-Udhiyah, binatang korban. Tapi dari segi kontennya itu adalah merujuk pada ibadah korban. Karena di antara ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW, bahkan sejarah ibadah korban ini sejak daripada zaman Nabi Ibrahim AS lagi. Ia sunnatun. Dia adalah sunat. Sunnatun. Ibadah korban merupakan sunnatun. Sunnatun muakkadatun. Sunat muakkad. Itu sunat yang amat digalakkan oleh syariat. Yundabu liman aradaha alla yahliqu sya'rahu. Jadi kita dapat simpulkan di matan ini bahawasanya ibadah korban ini bukan sunat biasa, tapi sunnatun muakkadah, sunat yang sangat-sangat disyorkan, digalakkan oleh syariat kita Islam, syariat Nabi kita Muhammad SAW. Yundabu liman aradaha, digalakkan. Yundabu, disunatkan. Liman aradaha, ai aradal udhiyah, disunatkan bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah korban, ingin berkorban, alla yahliqu sya'rahu, untuk dia tidak mencukur rambutnya, wala yuqallima dhufrahu, dan tidak memotong kukunya.
Jadi maknanya ni dhamir ni kembali pada siapa ni? Kepada man aradaha, barang siapa yang nak buat korban, dia kena tangguh daripada mencukur misainya, membuang rambut, motong kuku dan sebagainya. Fi ashri Zulhijjah, apabila mula masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, Ashri iaitulah 10 hari di awal Zulhijjah, mula daripada 1 Zulhijjah lah, hatta yudahi, sehinggalah dia melaksanakan korban, ibadah korban. Setelah itu barulah dibolehkan, tidak dimakruhkan. Yundabu, mana disunatkan, itu makruh. Kata syarah Anwar Musalik, fa in azala syai'an min zalika kuriha karahatan tanzih. Kalau dia membuang sesuatu daripada demikian tadi, iaitu rambutnya dan kukunya, dimakruhkan dengan karahah tanzih. Tidaklah sampai haram, tapi makruh. Jadi sehinggalah dia selesai menyembelih korban, ataupun korban yang disembelih, barulah dipanggil hilang makruh itu. Wa yadkhulu waqtuha, dan masuk waktunya, yakni waktu udhiyah, waktu ibadah korban, boleh mula buat korban. Idza tala'at asy-syams, apabila terbit matahari, wa madha, dan berlalu, qadru salatil Aid, qadar salatil Aid, qadar imam melaksanakan sembahyang Aid, sembahyang raya, wal khutbatain, beserta dengan 2 khutbah. Kadar itulah, bukan dalam 10 minit, 15 minit katakan. Tapi digalakkan untuk kita melewatkan sedikit, untuk kita melewatkan salat ni. Tengok syarah, apa kata syarah, masuk waktunya. Fa in zabaha qabla dhalik lam yujzihi. Kalau dia sembelih sebelum kadar itu, terbit matahari, dan juga kadar terbit matahari, dan juga menunggu sehingga kadar imam menunaikan salat 2 salat hari raya dan beserta dengan 2 khutbahnya. Kalau dia berkorban sebelum daripada itu, lam yajzi, tidak dikiralah, tidak diterima. Walam yusamma udhiyatan, dan tidak dipanggil sebagai korban. Jadi hanya harus untuk dinikmati dagingnya sajalah. Dan dalam kitab yang lain, yang syarah juga kepada Umdatus Salik ni, iaitu Fathul Wahhab Al-Malik oleh Syekh Thaha bin Abdul Hamid bin Muhammad Hamadi, kata dia, wal afdal ta'khiru zabhiha, yang terbaik, yang afdal ialah melewatkan menyembelih binatang korban itu, ila irtifa'i syamsi qarramhin, sehingga matahari meninggi dengan kadar segalah, wa madha ma marra. Jadi kadar matahari meninggi dengan kadar segalah ini, iaitu 16 minit selepas terbit matahari. Wa madha ma marra, dan ditambah lagi dengan yang disebut tadi, iaitu kadar sembahyang hari raya dan beserta dengan 2 khutbah. Jadi lebih kurang dalam, kita katalah, dalam berlalu setengah jam selepas terbit matahari, ataupun 40 minit, setengah jam selepas terbit matahari. Itu waktu yang terbaik, yang paling afdal untuk kita mula menyembelih korban, insya-Allah. Wa yakhruju bi khuruj ayam at-tasyriq, dan tamat masa korban bi khuruj ayam at-tasyriq, dengan berakhirnya masa korban, dengan berakhirnya hari-hari tasyriq. Wa hiya salasatun, yang 1 ayam ba'da al-Aid, iaitu 3 hari selepas hari raya.
Hari Raya 10 Zulhijjah, maknanya masa ibadat korban 3 hari. 3 hari selepas itu, 11, 12, 13 Zulhijjah. Bila terbenam matahari pada hari 13 Zulhijjah, maka tamatlah masa ataupun tempoh untuk korban. Wala tajuzu illa bi ibilin atau baqarin atau ghanam. Di sini. Dan tidak harus dilakukan ibadah korban melainkan bi ibilin dengan unta. Ini binatang-binatang yang diharuskan untuk kita berkorban dengannya, yaitu ibilin, unta, atau baqarin, atau lembu, atau ghanam, ataupun kambing. Ghanamin ataupun kambing. Itu tiga jenis binatang itulah yang dibolehkan untuk kita melaksanakan ibadah korban. Ghanamin nanti dia akan jelaskan, masuk juga kambing biasa, kambing al-ma'iz dan juga biri-biri. Wa aqallu sinnihi fil ibil, dan umur yang paling muda, aqall sinnihi, umur yang paling sedikit bagi unta, khamsu sinina, 5 tahun. Khamsu sinin wa dakhala fi sadisah, di mana telah masuk tahun yang ke-6. Maknanya 5 tahun genap lah bagi unta. Wa fil baqari, dan bagi lembu, al-baqar, wal apa barisnya sininya, wal ma'izi sanatani. Ini kambing biasa. Kambing yang berbulu tidak lebat. Sanatan, 2 tahun. Lembu sama, mesti genap 2 tahun. Lembu pun cukup 2 tahun. Sama juga al-ma'iz, kambing biasa, sanatan, genap 2 tahun. Wa dakhalat fi tsalisah. Makna genap 2 tahun itu, iaitu telah masuk tahun yang ketiga. 2 tahun 1 hari, 2 tahun 2 hari boleh buat korban. Wa fil dha'ni, dan juga kambing biri-biri, al-dha'ni, sanatun, setahun, genap tahun. Wa dakhala fi tsaniyah, di mana dia dah mencecah masuk tahun yang kedua. Dalam syarahnya ada disebutkan wa tujzi'ul jaz'ah, dan harus berkorban dengan jaz'ah. Ini bagi biri-biri lah. Biri-biri harus dengan jaz'ah. Apa makna jaz'ah? Yaitu wa hiya ma akhadat muqaddama asnaniha. Akhadat yakni telah gugur. Yang telah gugur, akhadat, asqata, muqaddama asnaniha, yang telah gugur gigi depannya. Itu maknanya lah. Wa in lam tastakmil sanatan, walaupun belum genap setahun. Itu bagi biri-biri yang dah luruh muqaddama asnaniha, yang telah luruh gigi depan, boleh dah nak buat korban. Wa in lam tastakmil sanah, walaupun belum mencukupi setahun. Itu. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin, dan memadai al-badanatu, seekor unta, an sab'atin, bagi 7 korban. Jadi satu ekor unta dapat dikongsi oleh 7 korban lah. 7 orang nak buat korban, boleh dengan seekor unta. Wal baqaratu an sab'atin, dan itu juga lembu pun sama, boleh dikongsi oleh 7 orang. Wala tujzi'u syatun, dan wala tujzi'u syatun illa an wahid, dan tidak
tidak memadai, seekor tidak mencukupi korban dengan seekor syatun, kambing, illa an wahidin, melainkan untuk seorang saja. Jadi maknanya di sini seekor kambing tidak boleh dikongsilah untuk seorang saja. Wa syatun afdalu min syarikatin fi badanatin. Dan seekor kambing itu berkorban dengan seekor kambing lebih afdal daripada berkongsi syarikatin fi badanatin, berkongsi pada seekor unta. Ya, begitu jugalah dengan lembu pun. Jadi kalau kita ada dua pilihan, seekor kambing ataupun satu tumpuk daripada lembu, mana yang lebih baik? Kata dia yang lebih afdal ialah kita berkorban dengan seekor kambing. Wa afdaluhal badanatu summa al-baqaratu summa ad-dha'n. Yang paling baik. Jadi kalau kita nak pilih pula nak korban unta kah, nak korban lembu kah, ada pilihan, ataupun kambing kah, maka kata dia yang lebih afdal ialah al-badanatu. Ya, kita korban dengan unta. Diikuti dengan al-baqar, diikuti summa ad-dha'nu, diikuti dengan kambing. Ini jika sekiranya kita nak berkorban seekor lah. Kerana tadi dia sebut dah kalau kita nak korban tu, kalau kita nak ambil unta nak ambil setumpuk saja, maka lebih afdal kita korban kambing seekor berbanding dengan unta setumpuk. Tapi kalau kita nak buat seekor, itu seekor berkorban dengan seekor unta, ataupun kita unta dengan lembu, tumpuk unta tumpuk lembu, maka daripada ibarat matan ni, mana setumpuk kita ambil tumpuk unta itu lebih afdal daripada tumpuk lembu. Wallahu a'lam. Sumal ma'az. Kemudian yang keempat, maknanya berbanding dengan biri-biri dengan kambing biasa lebih afdal, kata dia ad-dha'nu lah, sebab dia letak awal, disebut awal summa ad-dha'nu, yang summa al-ma'az. Al-ma'az, maknanya biri-biri lebih afdal daripada kambing biasa. Wa afdaluha al-bayda. Dan yang paling afdal ialah yang warna putih. Itu di segi warna, kalau ada lah warna putih. Summa safra, diikuti yang kuning, kekuningan. Summa al-balqa, itu hitam campur putih. Al-balqa. Ini sempat anda rujuk dalam syarah lah, di bawah pun ada. Al-balqa iaitu yang warna bercampur hitam putih. Summa sauda, diikuti yang warna hitam. Ya, itu. Jadi kalau kita ada pilihan lah, kambing putih ke kambing hitam, ada hitam putih kuning, lembu pun sama, maka yang afdal adalah putih. Wa tushtaratu salamatu. Dan disyaratkan pada binatang korban itu salamatu udhiyah, sejahtera, yang selamatnya, bebasnya binatang korban itu anil uyubi, daripada kecacatan allati tanqusul lahm, yang menyebabkan berkurangan daging. Jadi maknanya di sini kalau kecacatan yang tak ketara, yang tak menyebabkan kurang daging, itu masih sah untuk dibuat korban. Fala, maka, ataupun di mana, ini tafsir kepada uyub. Fala tujzi'u al-arja'u, maka tidak sah, tidak dikira, tidak dikira korban dengan al-arja'u. Arja' apa? Tempang kaki. Al-arja' mana yang tempang kaki. Wal-awra', al-awra' iaitu yang buta mata. Yang buta mata. Kata dalam syarah Fathul Wahab Al-Malik, kata dia kalau rabun, tak buta tapi hanya rabun ataupun rabun santai, rabun malam, masih sah dibuat korban. Wal maridatu, yang sakit, yang ketara sakitnya, yang sakit tu, yang ketara sakitnya, yang sehingga menyebabkan kurus. Tapi kalau sakit biasa tu masih sah dibuat korban. Fa in qallat hadhihi al-asya'u jaza, namun jika sedikit kecacatan tadi, jaza, masih harus dibuat korban. Sebab itu dia gaitkan dengan ni,
kecacatan ni kalau sikit masih dibuat korban. Tapi kalau banyak, yang tak sah dibuat korban kalau kecacatan itu. Banyak tu apa macam mana? Allati tanqusul lahma. Yang menyebabkan berkurang daging itu. Wala tujzi'u, dan turut tidak disahkan, tidak diharuskan berkorban dengan ajfa. Ajfa ni ialah yang terlalu kurus sehingga tiada sumsum tulang, kan terlalu kurus. Yang kurus sehingga dipanggil dalam tulang tu, bila kita selepas kita sembelih kita potong tulang tu, dalam tulang tu tak ada lemak-lemak tulang tu, sumsum tak ada. Wal majnunatu, yang gila. Al majnunatu, maknanya ada binatang lah, lembu ke kambing yang terkena dengan penyakit gila pun tidak harus dibuat korban. Wal jarba, jarba iaitu yang berpenyakit kurap. Yang berpenyakit kurap. Kena terkena penyakit kurap pun tidak harus dibuat korban. Walati quti'a ba'du uduniha, dan juga yang terpotong sebahagian daripada telinganya pun tidak harus dibuat korban. Wa ubina, dan tertanggal. Tapi kalau terpotong macam dia tersepih telinga dia itu terkena sesuatu, terkoyak tapi tidak tertanggal, masih sah dibuat korban. Sebab tu dia kata walati quti'a ba'du uduniha, yang terpotong sebahagian daripada telinganya. Wa ubina, ubina makna terpisah, tertanggal. Wa in qalla, tidak sah dibuat korban walaupun sikit. Walaupun sikit, bahagian telinga tertanggal tu tidak sah dibuat korban. Au qit'atu min fakhaziha, ataupun terpotong sebahagian daripada pahanya. Wa nahwihi, yang seumpamanya. In kanat kabiratan, jika besar. Ini jika besar. Terpotong sikit, cobek sikit, itu masih sah dibuat korban. Wa tujzi'u, dan masih dikira masih sah untuk dibuat korban. Masyrutatul udhuni. Masyrutatul udhuni, kalau tengok dalam syarah ini, dia kata yang masykuqah, yang bertebuk telinganya. Masykuqatuha, yang bertebuk, yang berlubang telinga, yang berlubang telinganya, yang masih sah dibuat korban. Wa tujzi'u, masih dikira, maknanya ini masih sah untuk dibuat korban. Masyrutatul udhuni, masykuqatul udhuni, yang berlubang telinganya. Wa maksuratu kulli qarnin, kulli qarn, yang terpotong, yang patah. Sekalipun kulli qarni, tanduknya, walaupun semua tanduk itu tak ada, patah luruh. Ba'dhi, ataupun sebahagian tanduk gugur, terpatah. Maksurah ni patah pun masih sah dibuat korban. Okay. Wal afdalu, dan yang terlebih baik, yang afdal ialah ayat bahabi nafsi, untuk seseorang itu dia sembelih sendiri korban dia. Fa illam yuhsin, itu kalau dia pandai sembelih lah. Fa illam yuhsin, kalau dia tidak pandai sembelih, tidak dapat menyembelih dengan elok, falyahdur, sunat untuk dia hadir ketika binatang korbannya disembelih. Kalau dia tak pandai sembelih, jangan sembelih lah, nanti rosak binatang tu. Tak sah sembelihan, nanti tak boleh makan. Korban pun tak sah, makan pun tak boleh. Cuma dia sunat, falyahdur, dia hadir menyaksikan binatang korbannya disembelih. Wajibu an yanwiya 'inda dzabhi, dan wajib untuk dia berniat pada ketika sembelih ataupun pada ketika binatang korbannya disembelih. Kalau dia menyaksikan lah, kalau dia tak hadir, maknanya taukil itu sudah madai. Dia mentaukilkan kepada orang yang menyembelihkan itu dengan akad taukil itu madai, insya-Allah. Wa yundabu an ya'kula thulasa, dan disunatkan untuk dia makan sepertiga daripada binatang korbannya itu. Wa yuhdiya sulusa, dan dia menghadiah sepertiga.
Menghadiahkan ni makna boleh dengan mentah dan boleh juga dengan masak. Dia hantar daging yang dimasak atau jemput orang makan boleh. Wa tasaddaqa bisulus. Dan dia bersedekah dengan 1/3. Sedekah kepada fakir miskin. Yang afdal ialah sedekah dalam keadaan mentah. Wa yajibu tasadduq bi syai'in, dan wajib dia bersedekah dengan sesuatu kadar daripada binatang korban dia itu. Ya. Bisyai'in minha nai'an, ni'an. Sedekah ni wajib dengan mentah. Ini ramai di kalangan kita ni yang terlepas pandang. Dia buat korban, kemudian dia buat balik daging korban, dia masak semua, dia makan semua. Yang tidak ada langsung yang sampai berfakir miskin. Ataupun sampai berfakir miskin tapi yang telah dimasak. Tak boleh, kata dia. Wajib bersedekah dengan sesuatu daripada binatang, daripada korban kita itu. Ni'an dalam keadaan mentah, bagi mentah. Kadar itu berapa tu? Lebih kurang dalam 400 gram ataupun setengah kilo. Kalau dapat bagi 1 kilo tu lagi baiklah, lagi afdal. Wa in qalla, walaupun sedikit, wajib bagi sedekah. Wa in qalla, walaupun sedikit. Wal jild, adapun kulit, jild, kulit, yatasaddaqu bihi, dia boleh pilihlah nak bersedekah dengannya, makna kulit bagi kepada fakir miskin. Au yantafi'u bihi fil baiti, ataupun dia gunakan untuk ambil manfaat di rumah dia, boleh. Wala yajuz bai'uhu, dan tidak harus dijual. Tidak harus dijual kulit, sekalipun kulit binatang korban. Di mana dalam hadis ada Nabi menyebutkan, barang siapa yang menjual kulit binatang korbannya, maka hilang pahala korban. Wala yajuz bai'uhu wala bai'u syai'in minal lahmi, tidak harus dia menjualnya. Ini menjual kulit binatang korban tadi. Wala bai'u syai'in minal lahmi, dan juga menjual mana-mana daripada daging korban. Wala yajuzu law aklu minal udhiyatil manzurah, dan tidak harus baginya untuk dia makan daripada binatang korban nazar. Jadi kalau seorang tu dia bernazar, kalau saya berjaya, urusan saya dijayakan Allah, saya akan buat korban tahun ni. Lalu dia buat korban, maka korbannya itu sepenuhnya menjadi hak fakir miskin. Tidak harus dia makan dan tidak harus keluarga untuk makan, juga tidak harus orang kaya makan. Jadi sepenuhnya pada fakir miskin. Ya. Begitulah tuan-tuan dan puan sekalian. Ya. Perkongsian kita berkenaan dengan ibadah korban daripada matan Umdatus Salik, dan juga sedikitlah syarah daripadanya, Anwarul Masalik. Kita baca beberapa syarah. Tidak penuhlah syarah kita baca. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Termasuk tuan-tuan dan puan yang ingin melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Selamat berkorban, dan pastikan ibadah korban tuan-tuan dan puan itu dilaksanakan tepat sebagaimana yang digariskan oleh syariat, dan di antaranya termasuk yang diistimbatkan dalam matan-matan fiqh Imam Syafi'i rahimahullah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.